Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin arhamna. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertemuan kita pada kali ini ialah pada pelajaran mari beribadat pada perkara sembahyang. Sembahyang dalam bahasa Arabnya ialah perkataan solat. Saya mulakan perbincangan pengajaran dengan mengenalkan serta menerangkan erti sembahyang. Sembahyang fardu 5 waktu adalah salah satu daripada rukun Islam yang 5 perkara. Sembahyang fardu 5 waktu adalah rukun Islam kedua selepas rukun mengucap 2 kalimah syahadat. Sembahyang terbahagi kepada 2. Pertama, sembahyang fardu, dan kedua, sembahyang sunat. Sembahyang fardu 5 waktu. Sembahyang fardu ada 5 waktu. Pertama, sembahyang fardu zuhur. Waktu yang kedua, sembahyang fardu asar. Waktu ketiga, sembahyang fardu maghrib. Waktu keempat, sembahyang fardu isya, dan waktu kelima, sembahyang fardu subuh. Mudah dirahmati Allah sekalian, saya teruskan dengan pengertian ataupun erti sembahyang. Sembahyang adalah ibadat yang menghubungkan seorang hamba, yakni manusia, dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maksud menghubungkan berlaku melalui hati, melalui lidah. Usahakan teruskan penerangan dengan mengenalkan serta menerangkan beberapa perkara berkenaan dengan sembahyang fardu 5 waktu. Sembahyang fardu 5 waktu wajib ditunaikan oleh tiap-tiap orang Islam yang baligh dan yang berakal. Tidak diwajibkan seseorang Islam yang belum baligh dan belum berakal. Sembahyang fardu 5 waktu adalah amalan yang pertama yang akan dihisap atau dikira pada hari kiamat. Seseorang yang mendirikan ataupun menunaikan ataupun melaksanakan ataupun membuat sembahyang bererti seseorang itu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang meninggalkan ataupun tidak menunaikan, tidak melaksanakan, tidak membuat sembahyang fardu 5 waktu bererti mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Makna mengingkari tidak mentaati dan mendapat dosa. Saya teruskan perbincangan pengajaran dengan mengenalkan serta menerangkan cara pelaksanaan sembahyang. Sembahyang boleh didirikan atau ditunaikan di mana-mana tempat dengan syarat tempat itu bersih
dan tempat itu sesuai. Daripada tempat-tempat yang dipilih, tempat yang lebih utama adalah masjid berbanding dengan tempat-tempat yang lain, ataupun tempat yang lebih afdal berbanding di tempat yang lain adalah masjid. Kita teruskan pelaksanaan sembahyang. Sembahyang boleh didirikan secara perseorangan dan secara berjemaah, beramai-ramai. Tapi yang sangat dituntut dalam agama Islam ialah sembahyang yang dikerjakan ataupun ditunaikan secara berjemaah, secara beramai-ramai. Kita teruskan pelaksanaan sembahyang. Sembahyang yang dikerjakan lebih afdal dan diberi pahala yang berlipat kali ganda dari Allah Subhanahu wa taala adalah sembahyang yang dikerjakan secara berjamaah di masjid. Dan sembahyang hendaklah didirikan dalam keadaan diri kita suci daripada najis, suci daripada hadas dan suci daripada najis. Dan dalam perkara memakai pakaian yang bersih. Diteruskan pelaksanaan sembahyang. Sembahyang hendaklah didirikan dalam keadaan diri kita yang khusyuk. Makna khusyuk di sini ialah memberikan tumpuan sepenuhnya kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lalai dari ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Fokus hanya kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang lain. Itu maksud khusyuk. Artinya dalam sembahyang hati kita hendaklah khusyuk, memberikan tumpuan sepenuhnya kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam sembahyang kita dikehendaki ketika mendirikan sembahyang hati kita dengan keadaan tawaduk. Maksud tawaduk sini ialah tunduk, rendah hati, tidak sombong ketika sembahyang. Okay, kita teruskan perbincangan dan pengejaran dalam mengenalkan dan serta menanamkan cara kepentingan sembahyang atau ibadat yang penting. Sejarah diwajibkan sembahyang fardu 5 waktu mula diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang fardu 5 waktu adalah ibadat sembahyang yang sangat penting dalam agama Islam. Sehinggakan sembahyang diumpamakan sebagai tiang agama. Seorang yang mengerjakan sembahyang berarti telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang atau ingkar daripada melakukan berarti ia merobohkan agama. Sembahyang itu adalah merupakan tiang agama yang wajib ditegakkan. Seterusnya kepentingan sembahyang. Seseorang yang menunaikan sembahyang secara istiqamah, maksud istiqamah di sini tetap, teguh, sentiasa mengikut ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, sempurna dan selesai sudah perbincangan kita pada kali ini. Apa yang saya harapkan kepada semua murid akan dapat mengikuti dan dapat memahami setiap perkara dan maksud setiap perkara dalam perbincangan ini. Semoga kita sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
Akhiri pertemuan pada kali ini dengan bacaan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.